Mari kita sama-sama saksikan apakah sinopsis bagi halaman 36. Bermula daripada ayat 225, kita akan melihat kepada hukum sumpah, ya. Sumpah dengan nama Allah dan sumpah al-la'un, dan juga ataupun yang sia-sia, macam mana kita nak mengelakkan. Ini tradisi orang-orang terdahulu, tetapi apa kaitan dengan kita akan saksikan. Dan kemudian kita akan melihat kepada hukum al-ila, ya. Ini hukum bagaimana hubungan antara suami isteri disambung balik pada ayat 226 hingga 227, dan kemudian iddah, isteri yang dipisahkan, dan hak-hak perempuan. Ini isu-isu besar dalam masyarakat yang kita akan lihat disentuh dalam surah Al-Baqarah, disambung dengan jumlah talak dan hal-hal yang timbul akibat daripada talak, ya, pada ayat 229 hingga 230. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Daripada halaman yang ke-36 ini pada ayat yang ke-225. Ya, yang pertama, jangan main-main dengan bersumpah. Adik-adik yang kat rumah ya, yang main bola ke apa ke, jangan main sumpah-sumpah ya. Nanti orang cakap dia kena makan sesumpah kan, bukan itu maksudnya ya, tapi dimakan oleh diazab oleh Allah Subhanahu taala kerana kita bermain dengan nama Allah. Yang pertama. Yang kedua, fahami ya tanggungjawab suami yang sebenarnya pada ayat 228 sebentar tadi ya, iaitu seorang suami itu akan memberi bantuan dan kalau katakan ada pertelingkahan, kalau boleh aradu islaha, suamilah dahulu, lelaki dahulu yang inginkan islah, pasal tanggungjawab ini adalah tanggungjawab yang berat ya, tanggungjawab yang berat, perjanjian yang berat bila aku terima nikahnya itu ya. Dan yang ketiganya, fahami istilah talak dan khulu' ya. Khulu' ni maksudnya yang si perempuan minta cerai ya, agar institusi keluarga terjaga. Jadi tahu ya, maksudnya lelaki bila nak menceraikan itu tahu kesannya kepada anak, kepada keluarga, kepada isteri. Dan kalau si isteri tak sabar sangat, saya nak minta berpisah lah bang, contohnya, jaga-jaga. Pasal apa? Pasal kalau ia tidak diasaskan takwa, khawatir kita tidak lagi dapat peluang berpasangan di syurga nanti. Ya, kalau tidak berteraskan takwa. Tapi kalau berteraskan takwa seperti sahabat ya, Zaid bin Harisah juga pernah berpisah. Tetapi dalam perbincangan ulama tidak ada siapa yang zalim menzalimi. Kerana perbezaan personality mereka berpisah, dan kita doakan kita kalau bersama bima'ruf, kalau berpisah biihsan. Dua-duanya membawa dua-dua ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan yang penting pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataan akhadha. Ustaz ya. Akhadha maksudnya ialah mengambil ya, ataupun boleh juga merampas, dan perkataan ini berulang 273 kali ya. Yang kita boleh perhatikan pada awal ayat 225, la yu'akhidhukumullah, Allah tidak ambil ataupun tidak kira apa sumpah-sumpah yang dibuat kerana main-main ataupun yang tidak sengaja ya. Akhadha
Dan perkataan ini menceritakan kepada kita bahawa sebenarnya Allah boleh dia ambil kisah, ada masa Allah tak ambil kisah. Ya, kalau la yu'akhidhukumullah, Allah tak kisah. Tapi kalau Allah berkata yu'akhidhukum, maksudnya Allah kisah, dan bila Allah kisah itu kalau kita ambil tak kisah, khawatir ada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga boleh berlaku di akhirat. Allahu 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 Allah. Kita nak berkongsi juga tentang segmen tajwid kita dengan para penonton sekalian, iaitu kita masih nak menyambung lagi pengajian tajwid kita berkenaan dengan fadilat membaca ataupun mempelajari Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Antaranya iaitulah menjadi tetamu ataupun VIP Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah mengangkatlah darjat atau martabat orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, sebagaimana hadis Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, atau kama qala, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, orang-orang yang boleh membaca Al-Quran dengan lancar dan tajwid yang betul, mereka sama taraf dengan malaikat yang merupakan utusan Allah, dan mereka sentiasa berbakti dan patuh kepada Allah SWT. Maknanya orang yang baca Al-Quran, boleh baca Al-Quran dengan lancar dan tajwid yang betul, sama taraf dengan para malaikat, Ustaz. Dan juga akan duduk bersama dengan para malaikat di akhirat kelak. Itu yang dimaksudkan dengan VIP itu, Ustaz. Amat special tu. Dan satu lagi fadilat tadi, iaitulah mendapat ganjaran kebahagiaan sebagainya itu memang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, zikrullah, sebut nama Allah, membaca kalamullah, tatmainnul qulub, tenang tenteramlah hati. Kita semua manusia. Jadi itulah antara kelebihan, Ustaz. Sebab tu bila kita susah hati, kita lemah semangat, kita diuji ujian oleh Allah Taala, baliklah kepada Al-Quran, berceritalah ataupun berkongsilah ataupun luahkanlah dengan Al-Quran. Kita berbicara dengan Al-Quran, Ustaz. Betul. Silakan. Allah